السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang bagi taufik untuk saya, tuan-tuan, kita menyempurnakan sebuah perintah Allah taala yang cukup besar, salat fardu maghrib secara berjemaah ikut kaedah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi ajma'in, mereka ialah orang yang sangat menghargai agama. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba saja di kota Madinah pada hari peristiwa hijrah, benda mula-mula sekali Nabi buat ketika Nabi sampai di Quba ialah bina masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tak ada cara nak bangunkan ummah ni melainkan dengan cara bangunkan agama dalam kehidupan umat ni. Tak ada cara nak bangunkan agama dalam kehidupan umat ni melainkan permulaan dia mesti masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bina masjid. Nabi sampai di kota Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi duduk di Quba bersama dengan kabilah Aus. Selama 4 hari Nabi telah bina masjid yang pertama dalam Islam, Masjid Quba. Sedang Masjid Quba dibina, Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai. Tuan-tuan, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sayang ni, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, Nabi selalu bagi tugas-tugas khusus dekat beliau ni. Sebab tu bila Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi keluar dulu, Nabi tinggal Sayyidina Ali karramallahu wajhah dekat mana? Dekat katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menggantikan tempat tidur siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Remaja lagi, budak lagi, bersih, suci hati dia, sekalipun tak pernah menyembah berhala dalam kehidupan dia. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, apabila kecintaan penuh dalam hati dia terhadap Rasulullah, maka apa saja sanggup dikorbankan untuk bangunkan agama bersama Rasulullah. Tajuk kita nak muzakarah hari ini, pengorbanan daripada perjuangan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kalau kita telusuri kehidupan mereka, para sahabat, ajaib. Mereka sanggup bagi apa saja yang diminta oleh Allah dan Rasul untuk mereka, tanpa sikit pun berkira-kira dengan Allah dan Rasul. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah masa peristiwa hijrah dia sampai lambat sikit sebab dia ganti tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba di Quba, Nabi bina masjid. Ketika masjid sedang dibina, maka Sayyidina Ali telah tiba di Quba. Sayyidina Umar Al-Khattab sambut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Benda pertama, soalan pertama Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab apa dia? Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Apa kata Sayyidina Umar? Rasulullah wal an fil masjid. Nabi dalam masjid. Sayyidina Ali kata masjid.
Tuan-tuan, betapa gembira mendengar berita, khabar daripada sahabat bahawa apa? Orang Islam dah ada masjid sendiri. Dulu di Masjidil Haram 13 tahun Nabi buat dakwah di sana. Mereka tak boleh nak salat di depan Kaabah. Kalau mereka bersolat di kawasan yang mana orang-orang Quraisy melihat keadaan salat mereka, mereka akan dibaling batu. Mereka akan dipukul, mereka akan dihina, mereka akan dicaci, mereka akan dilakukan segala perkara yang tak sepatutnya dilakukan kepada seorang manusia. Dulu nak jaga agama sembunyi-sembunyi. Abu Dhar masuk Islam, Nabi SAW sembunyikan keislaman dia. Abu Dhar zahirkan kena pukul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pertahankan Nabi. Datang satu orang lelaki, Utsbah bin Rabi'ah, kita nak cerita tentang dia malam ni. Telah pijak dengan terompah kasut dia muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pecah berdarah muka Sayyidina Abu Bakar. Pingsan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dibawa masuk ke dalam rumah. Sedar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa soalan pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Aina Rasulullah? Rasulullah mana? Mereka kata, ya Uthman, ya Abdullah, ataupun nama Abu Bakar Siddiq apa dia? Nama asal Abu Bakar Siddiq ialah Abdul Ka'bah. Nama Abu Bakar Siddiq Abdul Ka'bah. Masuk Islam Nabi tukar jadi Abdullah. Tapi kerana sentiasa bersegera, maka mereka telah panggil dia Abu Bakar. Dan kerana sentiasa membenarkan Nabi, mereka menggelarkan dia As-Siddiq. Sampai hari ini kita panggil dia siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tanya, nama betul siapa dia? Garuk kepala. Tentang nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq siapa dia? Abdul Ka'bah. Ataupun lepas tu ditukar oleh Rasulullah, nama dia Sayyidina Abdullah bin Uthman ataupun Abdullah ibni Abu Khahafah radhiyallahu ta'ala anhu. Kena pukul, celik mata. Soalan pertama, aina Rasulullah? Ibu dia, adik-beradik yang kat keliling. Mereka kata, kami yang selamatkan kamu ni ya Abu Bakar. Kamu tanya mana Muhammad? Abu Bakar Siddiq kata, wallahi selagi aku tak tengok dengan mata aku sendiri Nabi SAW, aku takkan makan walaupun satu suam. Tuan-tuan, mereka papah dia, ibu dia papah dia. Sampailah dibawa bertemu dengan Nabi SAW, tengok muka Nabi bau lega. Tuan-tuan, ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kerana pengorbanan yang dilakukan untuk agama Allah, masukkan cinta dan sayang. Atas apa kita berkorban, atas perkara itulah akhirnya Allah akan putihkan cinta dalam hati kita. Tuan-tuan, Al-Imam Ghazali cerita dalam Ihya Ulumuddin berkenaan dengan tamsil cinta satu orang lelaki dengan perempuan. Tuan-tuan dulu ingat tak? TV3 teater klasik Nordin Ahmad berlakon cerita Laila Majnun. Pukul 10 malam, kita esok sekolah, teater klasik, mak ayah tengok, kita tengok sekali. Cerita apa? Laila Majnun. Dia ambil daripada kitab. Al-Imam Ghazali cerita betapa gila cintanya Majnun. Apa nama? Qais Amiri. Sebab tu dipanggil Majnun. Gila. Lalu kawasan runtuhan rumah Laila, apa yang berlaku? Dia cium dinding rumah Laila. Amurru ala diyari Laila uqabbilu dhal jidar wa zal jidar wa ma hubbu diyar saqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku cium dinding ni, kemudian aku cium dinding ni bukan kerana cinta aku kepada dinding ni menyebabkan aku cium dinding ni, kata Qais Amiri. Tapi kerana cintanya aku kepada orang yang duduk dalam dinding ni menyebabkan aku cium dinding ni. Gila. Kenapa dia sayang macam tu? Sebab dia bagi masa untuk Laila. Sebab dia berkorban untuk Laila. Maka Allah masuklah sayang Laila kat dalam hati dia. Duduk baring tengah padang pasir seorang-seorang, tengok langit, ketawa seorang-seorang. Orang kampung kata, wahai Majnun, ketawa seorang-seorang tengok langit, kenapa? Dia kata, jangan cakap apa, tengok dulu tu awan. Kenapa ada apa dengan awan ni? Dah, tu awan kecil tu. Kenapa dengan awan kecil tu? Kata Qais Amiri, awan tu baru saja lintas di atas bumbung rumah Laila. Sebab awan tu lintas atas bumbung kekasih dia, awan tu pun dia sayang. Ini gila. Tuan-tuan, satu hari Laila tanya Majnun, apa bukti cinta engkau kepada aku? Tuan-tuan, sebab kalau sayang ni mesti ada bukti. Perintahkan apa saja wahai Laila, aku pasti akan menuruti perintah engkau.
Kata Laila, potong tangan kau, aku nak makan tangan. Tuan-tuan, kalau kita, ui ni gila lagi ni. Akhirnya gila lah, dia lagi gila. Tuan-tuan, apa kata Majnun, Qais Amiri? Dia ambil pisau, dia kata, wahai Laila, aku nak bahagian mana? Bahagian sini, bahagian sini. Akan ku potong untuk bagi pada engkau. Tuan-tuan, ni gila. Orang yang sayang orang ni, dia akan buat apa saja untuk menyempurnakan hak kekasih dia. Piramli faham pasal sayang. Tuan-tuan ingat tak lagu Piramli? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Apa tanda cinta? Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang diharapi. Aku sakit apa? Tapi kasih mesti bahagia. Ini sahabat ridwanullahi ajma'in, hari perjalanan hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi kata, ya Abu Bakar, hal indakal ma, ada air tak? Tuan-tuan, Abu Bakar tak ada air. Mana ada air yang Abu Bakar Siddiq? Perjalanan cukup panjang, kehausan Nabi SAW. Walaupun tak ada air, Abu Bakar cari kerana kekasih dia dahaga. Dapat satu cawan air bagi, ya Rasulullah, ni air. Nabi ambil air itu, Nabi minum. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar kata, fasyariban Nabi hatta wartawaitu ana. Nabi yang minum air, aku yang hilang dahaga, kata Abu Bakar. Tuan-tuan, agak-agak level cinta macam mana kita dibandingkan dengan mereka. Pengorbanan yang macam mana yang kita nak bagi dengan pada agama ni dibanding dengan pengorbanan yang mereka dah bagi untuk agama. Ni tuan-tuan nak masuk Zulhijjah, bulan korban. Bukan hanya sembelih sebahagian, dua bahagian, seekor, 2 ekor lembu, tapi hakikat mengorbankan kehendak dan keinginan kita kepada kehendak dan keinginan orang yang kita kata kita cinta, agama yang kita kata kita cinta, Tuhan yang kata kita cinta. Allah nak bukti cinta, bukan sembang. Bukan sembang. Suatu Allah hantar ujian. Dalam ujian tu ialah kehendak dan keinginan Allah, ialah pengorbanan perasaan kita. Kadang-kadang daripada ujian kita korbankan harta kita. Kadang-kadang kerana ujian kita kena korbankan masa kita. Kadang-kadang kerana ujian kita kena korbankan keluarga kita. Kadang-kadang kerana ujian kita kena korbankan perasaan kita. Pengorbanan ini ialah tanda sebuah kecintaan kepada hakikat kekasih yang sebenar. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan pada satu orang sahabat yang jarang-jarang disebut. Selalu kita cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan semua dah kenal. Bilal bin Rabah, tuan-tuan semua pun dah kenal. Tuan-tuan, hari ini saya nak bawa tuan-tuan pada satu orang sahabat Nabi yang mungkin jarang-jarang disebut-sebut. Tapi antara orang yang telah mengorbankan keadaan perasaan dan seluruh ahli keluarga dia untuk Allah dan Rasul. Beliau ialah Sayyidina Abu Hudhaifah bin Utsbah bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hudhaifah sebenarnya, bapa dia, kakak dia, abang dia, pakcik dia, semua musuh Nabi. Dia seorang beriman kepada Allah dikala semua orang menolak Nabi SAW. Siapa dia bapa dia? Utsbah bin Rabi'ah. Allah. Hak saya sebut tadi, pijak muka Sayyidina Abu Bakar dengan terompah kayu ni. Utsbah bin Rabi'ah begitu membenci Nabi. Siapa dia anak perempuan Utsbah bin Rabi'ah? Hindun binti Utsbah. Siapa tak kenal Hindun? Sayyidatuna Hindun yang sebelum Islam, dialah antara orang yang begitu memusuhi Nabi SAW. Hindun pernah bersumpah, seluruh manusia dalam dunia masuk Islam, aku takkan masuk Islam. Punya benci Sayyidatuna Hindun kepada Nabi SAW. Dia anak perempuan kepada siapa? Utsbah bin Rabi'ah, kakak kepada Abu Hudhaifah. Suami dia siapa? Suami dia Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb bin Umayy bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Siapa dia ni? 3 pupu Nabi SAW. Pun memusuhi Nabi sehinggalah peperangan demi peperangan yang cukup banyak menyusahkan Nabi sebelum dia masuk Islam masa Fathul Mekah. Abu Sufyan. Tuan-tuan bayang macam mana kedudukan Abu Hudhaifah bin Utsbah. Bapa dia musuh Nabi, Utsbah bin Rabi'ah. Pakcik dia musuh Nabi, Syaibah bin Rabi'ah.
Kakak dia musuh Nabi, Hindun binti Utbah. Adik dia musuh Nabi, Al-Walid binti Utbah. Abang ipar dia musuh Nabi, Abu Sufyan bin Harb. Dia dikelilingi oleh keluarga yang memusuhi Nabi. Dia beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita mungkin tak rasa benda ni. Minggu lepas masa saya dekat Finland, ketika kami sedang selesai solat subuh, tiba-tiba masuk satu orang anak muda. Masuk satu orang anak muda, rambut panjang, pakai cekak, tinggi. Tanya ni, nama apa? Kita muka Arab, muka Arab. Kita pun salam, Assalamualaikum kaifal hal tayyibin, Allah barik fik, min mana anta? Ismukal karim. Dia kata, sorry, no Arabic. Tengok muka Arab. Dia kata, tanya nama apa? Dia kata, nama dia Aidil. Daripada mana? Israel. Orang Israel. Dengan saya ada satu orang ammi ni daripada Syria. Dia kata, jangan sebut nama Israel. Marah pula pakcik ni. Saya kata, dah buat macam mana dah dia orang Israel? Jangan sebut nama Israel, sebut Palestin. Saya cuik dia, saya kata, Palestin tu negara, ni bangsa dia. Dah memang dia Bani Israel. Nak suruh dia mengaku Palestin, buat apa? Dia masuk, dia duduk. Lepas tu dia ambil wuduk. Lepas tu dia duduk, termenung pegang tasbih. Kita nak tanya pun, muka memang tegang. Saya kata, tak apalah, biar dulu lah. Sampai setengah jam lepas tu saya tengok dia ambil wuduk dan dia start mula salat duha. Dia mula salat duha, lepas salat. Sampailah dia duduk balik, saya duduk sebelah dia. Saya tak tanya soalan, saya terus buka cerita. Saya kata, ujian ni Allah bagi pada siapa yang Allah sayang. Bila Allah sayang satu orang, maka pasti Allah akan uji dia. Dan bila ujian datang sehingga menggoncangkan hati kita, sehingga kita balik dan sujud kepada Allah dengan rasa kenikmatan yang sempurna, ini tanda Allah sedang ikat kita dengan dia. Tiba-tiba dia menangis. Baru dia cerita, rupanya dia kena tendang keluar pada rumah. Dia kena buang. Sebab apa? Sebab masuk Islam. Tuan-tuan, orang Israel masuk Islam. Mak dia suruh pilih antara keluarga dengan Islam, kau pilih apa sekarang? Tuan-tuan, dia tak tahu nak buat apa. Dia duduk kat negara orang. Dia duduk kat Finland, dia duduk kat Helsinki. Dia bukan duduk dekat negara dia. Dia sedang berhijrah dengan keluarga dia. Tiba-tiba dia dapat hidayat. Allah Ta'ala masukkan cahaya hidayah dalam hati dia. Dia beriman kepada Allah. Dia ucap kalimah syahadah. Tiba-tiba mak dia halau dia keluar. Sekarang ni mak dia bagi pilihan. Pilih keluarga ataupun agama kau. Tuan-tuan, saya tanya, saya sembang-sembang. Dia kata, saya rasa malu dengan Allah. Dia kata, saya rasa malu dengan Allah dan saya rasa berdosa besar. Saya kata, kenapa? Saya beritahu dekat mak saya pilih keluarga dia. Saya cakap kat dia, hang kata kat mak hang pilih keluarga, tapi hang ada kat sini sujud pada Allah Ta'ala. Moga apa yang berlaku dalam kehidupan engkau ni mengikuti apa yang berlaku dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan, ketika mana Ammar bin Yasir, siapa dia Ammar bin Yasir? Ibu dia Sayyidatuna Sumayyah syahid di jalan Allah, dibunuh oleh Abu Jahal. Bapa dia pun syahid, dibunuh oleh Abu Jahal. Dia dibakar besi, diletakkan di dahi, tuan-tuan, dibakar besi, diletakkan di badan, dicucuh dengan api, disalai atas api. Nabi datang, Nabi pegang badan dia, Nabi baca satu doa, ya narukuni bardan wa salaman ala al-ammar kama kunti salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan sejahtera ke atas Ammar, seperti mana dulu kau telah sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Kata Sayyidina Ammar, aku rasa seronok bahagia ketika Nabi datang dan mendoakan aku, kata Sayyidina Ammar. Adapun macam tu mereka tambah seksaan pada dia. Kesakitan demi kesakitan, keperitan demi keperitan. Orang muda tuan, mengorbankan perasaan untuk Allah dan Rasul. Depan mata tengok mak dia kena tombak mati, tuan. Depan mata tengok ayah kena tarik kuda putui-putui dua mati. Dia tengok depan mata dia mak ayah dia mati untuk agama. Dia pula diseksa, dia pula dicucur dengan api. Akhirnya mulut dia kata apa? Mulut dia
telah mengeluarkan perkataan yang diinginkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kata, Ammar, aku bukan suruh kau buat apa, aku cuma suruh kau mengatakan perkataan, satu perkataannya, kau cuma sebut Muhammad kadzab tu ya, Muhammad penipu tu ya. Ammar tak mau sebut, maka cucuh badannya dengan api, maka cucuh dahi dia dengan api, maka siksa dia, mereka telah hirih badan dia. Akhirnya Ammar telah sebut perkataan Muhammad kadzab, Muhammad penipu. Abu Jahal telah lepaskan semua. Abu Jahal kata, aku telah menang, aku tak selemah Umayyah bin Khalaf, aku tak selemah orang-orang yang lain yang tak mampu untuk mengembalikan hamba dia kepada agama nenek moyang. Sesungguhnya kata Abu Jahal, aku telah menang, aku telah menang. Ammar bin Yasir bila dengar Abu Jahal melaungkan kemenangan, orang semua gembira atas perkataan yang keluar pada mulut dia. Dia menangis teresak-esak, dia menangis dalam keadaan begitu esak, sehingga dia lari meninggalkan kota Mekah. Mereka cari dia, bawa pada Nabi. Dia telah peluk Nabi dan dia kata dia telah murtad. Dia kata telah murtad, Nabi peluk dia, Nabi kata, tak wahai Ammar, Allah terima iman kamu. Tuan-tuan, kita tak lalu semua ni. Zaman tu zaman kritikal, tuan-tuan. Zaman tu zaman kritikal. Bukan Allah minta masa, bukan minta duit. Tak. Masa tu nyawa diberikan untuk agama. Jasad mereka dikelar untuk agama. Badan mereka disalahi atas api. Tuan-tuan, Ubaidah Sayyidina Abu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu begitu berkeinginan bapa dia masuk Islam, begitu berkeinginan kakak dia masuk Islam, begitu berkeinginan adik dia masuk Islam, begitu berkeinginan pakcik dia masuk Islam. Begitu Abu Hudzaifah setiap hari berdoa pada Allah, Allah bagi hidayah pada seluruh ahli keluarga dia. Tapi ketetapan Allah, permusuhan mereka pada Nabi makin kuat. Utbah cari-cari jalan nak menyusahkan Nabi. Utbah ni orang cerdik, ahli lughah, dia orang yang cukup faham tentang bahasa. Dia tahu Al-Quran itu daripada Tuhan, bukan daripada manusia, daripada gaya bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kerana keegoan hati dia, tuan-tuan kalau pergi Taif, tuan-tuan ziarahlah satu masjid, nama masjid itu Masjid Addas. Tuan-tuan, Masjid Addas ialah tapak kebun siapa dia? Utbah bin Rabi'ah, bapa kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Nabi buat dakwah di Taif 8 hari. Mereka baling batu sehingga berlumuran darah seluruh badan Nabi SAW. Tuan-tuan, ketika Nabi di Taif, Nabi telah berehat dalam kebun Utbah. Tuan-tuan, kalau buka dalam kitab tarikh Taif, perenggan pertama, bab pertama cerita pasal Utbah. Sebab apa? Dia ialah antara orang kaya Mekah yang memiliki dua tanah. Tanah kat Mekah pun dia ada, tanah kat Taif pun dia ada. Dan sebahagian kita Malaysia okey, dan kita sentiasa sama. Ni kat Mekah ni tuan-tuan, suhu dah 43 darjah Celsius, 42 darjah Celsius ni. Jadi kalau nak Jumaat Sabtu nak relax sikit, dia naik ke Taif. Taif tempat sejuk. Baru ni raya Mekah, Madinah sejuk bulan Syawal. Taif lagi sejuk. Jadi Utbah bin Rabi'ah telah beli tanah dekat Taif. Tanah tu kebun anggur. Ditanam anggur, ladang anggur. Jadi hari Nabi SAW dia baling batu, tuan-tuan, Nabi telah basuh darah Nabi dekat satu perigi dekat ladang anggur. Ada lagi tak perigi tu? Ada lagi. Cuma kalau nak pergi dah tak boleh lah nak masuk sebab dah tutup dengan zinc tu. Dia bukan tutup sebab apa, dulu tak tutup tuan-tuan. Tapi sebab kadang-kadang jemaah punya semangat nak tengok tempat sirah, dia pijak habis kebun sayur orang tu. Tak marah tu ke tanah tu. Tuan, tanah tu lah kali boh pagar, nah seorang pun tak boleh masuk lah. Hari tu rezeki kami masuk sebab apa? Lori datang nak loading sayur. Lori datang nak loading sayur, pintu tu buka, kami serbu masuk, kelang kabut semua orang Bangladesh lah tu. Oh, mamnu'. Tak boleh masuk dia, tak boleh masuk. Saya kata tak apalah, bagi masuk dulu, kejap lagi kita sembang. Saja gulung 200, bagi dia tak mau. Kata, dah, kami nak tengok telaga tu lah. Pergi dah tengok telaga tu, cerita sikit pasal telaga yang Nabi basuh darah tu. Ada lagi telaga tu, air pun ada lagi, cuma dah tak apa nak, tak bersih lah sebab tak dijaga. Tuan-tuan, Nabi bersihkan darah Nabi di situ. Nabi masuk dalam kebun anggur. Nabi berehat. Takdir Allah ketika tu siapa ada kat sana? Utbah ada kat sana. Utbah ada di Taif ketika Nabi sedang disusahkan oleh orang Taif. Utbah tengok Nabi dalam keadaan darah macam tu, berlumuran darah, air mata teruk sangat. Datang, kesian hati dia.
Dia telah petik buah anggur, dia nak bagi kat Nabi SAW. Bila nak bagi kat Nabi buah anggur tu, tuan-tuan, terdetik pula dalam hati dia, ni kalau aku bagi anggur kat Muhammad ni, apa Abu Jahal kata nanti ni? Apa Abu Lahab akan kata? Apa orang Quraisy akan kata? Aku telah bagi makanan dekat Muhammad. Tak boleh. Tuan-tuan, kita kalau sibuk dengan apa orang kata, tak maju kita lah agama ni. Kita kadang nak sibuk dengan ni, pergi Tesco pakai kepiah apa orang kata. Risau nak pakai kepiah pergi Tesco. Tuan-tuan nak pergi Demais pakai kepiah. Pakai kepiah tak pergi Demais, tak jadi nak masuk wayang. Dia baru nak beli tiket tengok wayang, tapi pakai kepiah. Takkan pakai kepiah tengok wayang. Tak jadi, patah balik kan. Jaga sunnah, bukan jaga sunnah, sunnah jaga kita. Bila kita pakai dengan pakaian sunnah, sunnah akan jaga kita daripada kemaksiatan. Kita pakai pakaian sunnah, sunnah akan tundukkan pandangan kita. Kita akan jaga akhlak kita, sunnah jaga kita. Nampak macam kita jaga sunnah, tuan-tuan. Utbah tak jadi nak bagi buah anggur tu dekat Nabi. Apa yang dia buat? Dia telah panggil pembantu dia, pekerja dia, Adas, orang Kristian. Dia kata, Adas, nampak lelaki yang duduk dekat kebun anggur tu, bagi buah anggur ni kat dia. Sina Adas tak kenal Rasulullah. Dia tak tahu apa cerita di bumi Mekah. Dia sibuk dengan anggur, petik anggur, kerja anggur di Taif. Dia pun ambil bekas anggur tadi, bawa dekat Rasulullah. Dia bagi dekat Nabi. Nabi ambil anggur tadi, Nabi nak makan, Nabi baca Bismillah. Bila Nabi baca Bismillah, dia kata, wahai fulan, kamu membaca satu benda yang aku tak biasa dengar orang sini baca ni. Kamu siapa ni? Aku Adas, aku daripada Ninawa. Nabi kata, Ninawa? Itu kampungnya Yunus ibn al-Matta alaihi salam. Adas kata, macam mana kamu boleh kenal Yunus ibn al-Matta? Nabi Muhammad SAW kata, Yunus ibn al-Matta Nabi Allah dan aku pun Nabi Allah. Kata Adas, sungguh orang yang mengenal Yunus ibn al-Matta pasti dia Nabi Allah, sebab tak ada siapa dah kenal Yunus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad pesuruh hamba dia. Tuan-tuan, dia cium tangan Nabi, cium dahi Nabi. Tuan-tuan, beriman Adas radhiyallahu taala anhu. Dibina hari ini Masjid Adas. Allah muliakan Adas sampai kiamat. Di saat seluruh orang Taif baling batu, tak mau terima Nabi SAW, Adas beriman. Siapa dia Adas? Pekerja Utbah bin Rabi'ah. Beriman tak Utbah? Tak juga. Tuan-tuan, sehinggalah Nabi berhijrah, permusuhan dia makin teruk dengan Nabi. Tapi dia sayang anak dia. Abu Hudzaifah seboleh-boleh menyembunyikan keislaman daripada bapa dia. Abu Hudzaifah ni dia ada satu orang hamba, nama dia Salim, Maula Abu Hudzaifah. Dan Salim ni ialah orang yang sangat Nabi sayang. Allah bagi Salim ni terang hati. Dia ni hafal Quran. Yang mengajar Quran, mengajar fiqh kepada sahabat ni, pada Abu Hudzaifah ni ialah Salim, bekas hamba dia. Satu hari dia pegang tangan Salim, dia bawa pergi ke depan Kaabah. Dia kata dekat semua orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengar betul-betul, hari ni aku nak isytihar. Ni Salim, mulai hari ni dia bukan lagi hamba aku, mulai hari ni dia anak aku, Salim bin Abu Hudzaifah. Tuan-tuan, Utbah dengar terkejut. Utbah kata, wahai Abu Hudzaifah, kenapa kau tak bincang lu dengan kami? Sebelum kau nak buat isytihar tengah-tengah ramai orang ni, angkat Salim, siapa dia ni? Wahai ayah, aku sayang dekat dia, dan hari ni dia anak aku. Utbah tak tahu lagi yang mereka telah beriman kepada Allah. Sehinggalah satu hari bila Utbah datang, Utbah buka pintu dan mereka tengah solat dan Salim jadi imam. Alangkah terkejutnya Utbah, dia tutup pintu, dia kata, wahai Abu Hudzaifah, engkau telah memasuki agamanya Muhammad. Apa aku nak jawab dengan orang Quraisy? Dia duk sibuk fikir apa nak jawab. Ni sifat Utbah bin Rabi'ah. Dia ni kalau tidak tak mau pergi Badar ni. Abu Jahal yang duk provok dia ni. Wahai Utbah, apakah engkau pengecut? Di saat orang-orang sedang keluar untuk mempertahankan agama nenek moyang, engkau tinggal di kota Mekah seperti mana satu orang wanita. Utbah kata, wahai Abu Jahal, kau nak tengok siapa lelaki, siapa wanita? Kita tengok siapa lelaki wanita dekat Badar ni. Tuan-tuan, dia senang terkesan dengan provokasi. Sikit-sikit apa orang kata, sikit-sikit apa orang kata. Ini Utbah bin sifat. Utbah bin Rabi'ah, dia tutup pintu, dia malu, dia kata, wahai Utbah, apa aku nak cakap dengan orang Quraisy? Kau telah beriman kepada Allah, kepada agamanya Muhammad.
Kata Abu Hudzaifah, wahai ayah, apakah salah aku beriman kepada Tuhan yang benar dan agama yang benar? Apa kebenaran agama ni? Wahai ayah, ayah pun tahu kebenaran agama ni. Sebab apa? Ayah dia orang cerdik. Cuma dia mengingkari hati dia, mengingkari kebenaran di depan mata dia. Ini sifat Utbah. Sehingga akhirnya tuan-tuan, perkara ni kecoh dekat Parlimen Quraisy. Parlimen Quraisy nama dia Dar An-Nadwah. Di sana mereka telah mula buat satu pengisytiharan, setiap kabilah harus menangkap orang yang beriman di kalangan kabilah mereka dan seksa sehingga orang daripada kabilah mereka kembali murtad dan balik pada agama nenek moyang. Maka sebab itulah Bilal ditangkap dan diseksa. Bani Adi, Sayyidina Umar masa itu masih belum beriman, dia telah tangkap Zinirah dan Zinirah diseksa. Dan daripada kalangan orang Bani Abdul Manaf, siapa Bani Abdul Manaf? Ni Bani Utsbah bin Rabi'ah. Dan ramai yang dah ditangkap. Daripada Bani Makhzum, Abu Jahal telah tangkap, siapa dia? Telah tangkap Sumayyah, Ammar, Yasir. Adik dia sendiri telah beriman, Abu Jahal. Adik dia telah beriman, Ayyash. Tapi tak diseksa kerana dia pembesar Quraisy. Dia telah ditangkap dan dikurung dekat dalam penjara, dalam bilik dia. Suhail bin Amr telah tangkap anak dia, Abdullah ibn Suhail telah tangkap anak dia Abu Jandal yang beriman, kurung semua. Tuan-tuan, orang yang beriman maksud tak boleh bergerak. Penyiksaan yang berlaku cukup hebat. Di sana sini orang diseksa. Kecuali siapa? Abu Hudzaifah tak kena. Salim tak kena. Sebab apa? Dia ada gerentor. Siapa gerentor dia? Utbah bin Rabi'ah. Orang lain tak berani kata apa. So, Utbah pembesar Quraisy. Sehinggalah hari itu Abu Jahal, dia telah mengisytiharkan, wahai Utbah, engkau tak buat apa-apa. Kami semua dah tangkap, tapi engkau belum buat apa-apa lagi. Utbah kata, apa maksud engkau ni Abu Jahal? Dia tak panggil Abu Jahal, dia panggil Abul Hakam. Dia panggil Abul Hakam. Nama Abu Jahal apa dia? Tuan-tuan, nama Abu Jahal Umar bin Hisham bin Mughirah. Nama Abu Jahal Umar bin Hisham. Tapi kerana dia ni cerdik, maka orang panggil dia Abul Hakam, bapa kecerdikan. Jadi orang panggil dia dekat dalam dewan parlimen tu semua panggil dia Abul Hakam. Mereka kata kepada Utbah, Abu Jahal kata kepada Utbah, Utbah, serahkan anak kamu. Kalau kamu tak mampu nak buat, nak suruh dia keluar daripada agama dia, biar kami yang buat. Utbah kata, wahai Abul Hakam, kalau kau berani, kau cuba ambil, tengok apa yang kau buat. Abu Jahal tak berani kata apa. Akhirnya Abu Jahal kata, wahai Utbah, kalau kau tak mau bagi anak kau bagi ni, Salim ni. Salim ni pun telah beriman, bagi dia. Abu Hudzaifah kata, wahai Abul Hakam, aku takkan serahkan anak aku. Abu Jahal kata, kenapa kau panggil aku Abul Hakam? Kenapa tak panggil Abu Jahal? Kerana Abu Jahal tahu semua orang Islam panggil dia Abu Jahal. Kata Sayyidina Abu Hudzaifah, aku takkan sekali-kali serahkan Salim. Abu Jahal kata, wahai Utbah, apakah engkau berpihak kepada anak engkau yang telah mengikuti Muhammad? Serahkan Salim pada kami. Utbah kata, wahai Abul Hakam, siapa yang anak kami ambil sebagai anak dia, maka dia cucu kami. Cuba sentuh dia. Tuan-tuan, Abu Jahal tak boleh buat apa. Utbah begitu sayangkan Abu Hudzaifah. Utbah mempertahankan Salim radhiyallahu anhu, meningkat kecintaan Abu Hudzaifah pada bapa dia. Hari demi hari berlalu, Abu Hudzaifah tak pernah berhenti doa hidayah untuk bapa dia. Begitu keinginan Abu Hudzaifah agar bapa dia beriman kepada Allah, agar bapa dia kembali kepada agama Islam yang betul. Bapa dia orang cerdik, sehingga akhirnya hari yang begitu dia risau dan takut telah tiba. Itulah hari peperangan Badar. Tuan-tuan, hari peperangan Badar, ketika mana pertembungan tentera Islam dengan tentera Quraisy. Tuan-tuan, perang Badar ni tak ramai. Perang Badar tentera Islam cuma 313, tentera Quraisy berapa? 1000 orang saja. Asal 1200. Tapi Abu Sufyan kata, harta kita dah selamat, balik Abu Jahal, tak payah perang. Abu Jahal kata, tak, aku takkan balik. Sama ada agama ni dihapuskan, Muhammad mati, baru kita balik. Tuan-tuan, 200 orang kata, tak, kami balik, kami datang sebab harta ni lah. Tapi kalau harta selamat, kami balik. Tinggal 1000 orang Quraisy. Orang Islam 313 orang.
Tuan-tuan, peperangan Badar melibatkan tak ramai orang, tetapi Allah ataupun Nabi panggil dia sebagai Badar Al-Kubra, Badar yang besar. Kenapa? Peperangan ini peperangan yang sangat besar walaupun jumlah dia tak ramai. Uhud 700 lawan dengan 3,000. Khandaq 3,000 lawan 10,000. Yarmuk Mu'tah 3,000 lawan dengan 200,000. Yarmuk 24,000 lawan dengan 200,000. Peperangan Qadisiyah yang syahid di kalangan tentera Islam saja 8,500 orang. Tuan-tuan bayangkan, daripada semua peperangan yang melibatkan jumlah manusia yang besar, Allah tak kata itu semua perang besar. Tak. Yang besar Allah kata Badar Al-Furqan. Inilah peperangan yang menjadi pembeza di antara hak dengan yang batil. Inilah pengorbanan perasaan perang Badar, tuan-tuan. Sebab apa? Inilah perang anak lawan bapa. Inilah perang abang lawan adik. Inilah perang kawan baik lawan kawan baik. Inilah perang sepupu lawan sepupu. Inilah perang perasaan ketika peperangan Badar. Harapan Abu Hudzaifah agar bapa dia tak datang. Alangkah luruh hati dia bila tengok-tengok bapa dia datang dan depan sekali pula. Doa Abu Hudzaifah tak berhenti, hidayah untuk Utsbah ni. Siapa tak sayang bapa, tuan-tuan? Daripada kecil bapa ni telah besarkan dia. Walaupun dia beriman, bapa ni belum beriman, tapi bapa ni tetap bela dia. Inilah Abu Hudzaifah mencintai bapa dia Utsbah. Ketika mana orang Arab sebelum mula perang, apa yang berlaku? Ada duel. Tuan-tuan, yang lebih menggoncang hati Abu Hudzaifah ialah apabila duel ni berlaku, yang keluar wakil Quraisy 3 orang, 3 keluarga dia, tuan-tuan. Yang pertama keluar siapa dia? Utsbah bin Rabi'ah. Yang kedua keluar siapa dia? Pakcik dia Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketiga keluar siapa dia? Adik dia Al-Walid bin Utsbah. Allah, kata Abu Hudzaifah, kalian pula ke depan. Kenapa tak biarkan Abu Jahal, mereka yang betul-betul kuat menentang Rasulullah, kenapa kalian ke depan? Utsbah dia ke depan sebab apa? Nak tunjuk dia anak jantan ya kat Abu Jahal tu ya. Kan dia kata kat Abu Jahal, nak tengok siapa lelaki siapa perempuan. Masa perang Badar kita tengok nanti. Saat tu bila duel dia terus keluar ke depan. Tuan-tuan, di kalangan orang Islam mula-mula keluar 3 orang Ansar. Utsbah kata, kami tak kenal kalian semua siapa? Orang Madinah. Kami nak bertemu dengan orang-orang kami. Mana orang-orang Quraisy? Ketika itulah Nabi telah memanggil ketiga-tiga orang yang Nabi sayang, tuan-tuan. Siapa dia? Yang pertama Nabi panggil Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Yang ketiga Sayyidina Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi juga. Pakcik Nabi, sepupu Nabi, sepupu Nabi. 3 ahli keluarga Nabi akan bertemu dengan 3 ahli keluarga Sayyidina Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita kalau dalam situasi tu nak sokong mana sekarang ni? Tuan-tuan, jadi sebuah salah. 3 orang belah sana ahli keluarga yang kita sayang, sebelah sini Nabi yang kita sayang. La tu'min ahadukum hatta akun ahabba ilaikum min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in, kata Nabi. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, kalau kalian tidak mencintai aku lebih berkecintaan kalian kepada bapa-bapa kalian, anak-anak kalian dan seluruh manusia seluruhnya. Tuan-tuan, betapa Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat keadaan berat ni di saat Hamzah radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Ubaidah radhiyallahu anhu akan bertemu dengan Utsbah, Syaibah, Al-Walid, keluarga dia. Tuan-tuan, Hamzah telah bunuh lawannya. Darah ahli keluarga dia memancut, menyebabkan hati dia menjadi sedih, tuan-tuan, menangis dalam hati dia. Dikala orang Islam melaungkan takbir ahadun ahad, ketika terbunuhnya ahli keluarga Abu Hudzaifah, orang Islam semua kata ahadun ahad. Pelan mulut dia kata ahadun ahad. Gebah adik dia Al-Walid bin Utsbah. Orang Islam melaungkan ahadun ahad. Pelan mulut dia kata ahadun ahad. Dan yang terakhir tumbang ialah bapa dia Utsbah bin Rabi'ah. 3 kena bunuh dengan 3 ahli keluarga Nabi. Tuan-tuan, gugur air mata Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Peperangan perasaan
Dan Nabi bagi tahu pula dalam peperangan Badar, barang siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jangan kalian bunuh dia, tangkaplah dia sebagai tawanan. Tuan-tuan, siapa dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Pakcik Nabi. Pakcik Nabi. Tuan-tuan, ketika tu Abu Hudzaifah berceramuk hati dia, kesedihan dia kerana kematian pakcik dia, bapa dia dan adik dia, menyebabkan hati dia terdetik. Kisah yang disebut dalam Al-Isabah, disebut dalam kitab Al-Isabah, perkataan yang akhirnya diceritakan sendiri daripada penyesalan Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah kata, tatkala aku melihat ketiga-tiga orang ahli keluarga aku dibunuh oleh ahli keluarga Nabi, terdetik dalam hati aku, demi Allah, kalau aku jumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, aku bunuh dia. Tuan-tuan, ni perasaan, tuan-tuan, ni perasaan. Tapi tiba-tiba dia terdetik balik, dia kata astaghfirullah, dia istighfar, dia kata, apa yang kau cakap ni wahai Abu Hudzaifah? Engkau boleh terdetik nak ingkar Nabi kerana ahli keluarga aku yang kafir yang telah dibunuh. Wahai Abu Hudzaifah, kau telah buat dosa besar ni Abu Hudzaifah. Tuan-tuan, dia tak cakap pun dengan mulut dia. Dia cerita kisah ni lepas peperangan Badar. Dia bertaubat kerana laluan hati dan perasaan dia nak ingkar Nabi ya. Kita hari ni bukan terlintah nak ingkar Nabi, kita ingkar kan. Umat ni mengingkari Nabi sungguh-sungguh. Dan umat ni bukan lintah ingkar Nabi, ingkar sungguh-sungguh. Hak Nabi kata tak, hak tu dia buat. Hak Nabi kata sunnah, hak tu dia kata tak. Tuan-tuan, keadaan cukup parah. Abu Hudzaifah, apa tanda taubat dia? Dia kata kat diri dia, wahai Abu Hudzaifah, untuk membuktikan benar taubat engkau, takkan satu perang pun setelah daripada ni melainkan yang disertai oleh Nabi, engkau akan ikut serta dalam perang. Tuan-tuan, dia telah wajibkan diri dia untuk keluar dalam semua jihad fisabilillah dengan Nabi SAW. Sehingga akhirnya kewafatan Nabi, dia masih hidup lagi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berlaku sebuah peperangan yang cukup dahsyat dalam zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, hari ini Kaabah dekat Mekah, Saudi tengah bina Kaabah lagi besar. Dekat mana? Dekat Riyadh. Tuan-tuan, saya kadang-kadang tanya soalan cepu cemas kat jemaah umrah. Soalan cepu cemas sangat. Dia cepu tapi dia cemas. Dan apakah ibu negara Saudi? Tuan-tuan, ada yang cakap Mekah kan? Mekah kita, Mekah bukan ibu negara Saudi. Mekah ni tempat kita pergi buat umrah. Ibu negara Saudi mana? Riyadh. Ibu negara Saudi, Riyadh. Di Mekah ada Kaabah. Di Riyadh akan dibangunkan sebuah shopping mall yang lebih besar dan bentuk Kaabah. Hak riuh ni tuan-tuan. Mereka nak bina Kaabah lagi besar pada Kaabah. Yang dalam tu ada macam-macam. Ada wayang dan sebagainya. Ada pusat-pusat hiburan. Ini sekarang ni sedang dibina di mana? Di Riyadh. Sedang dibina tuan-tuan. Akan dibuka Saudi pada 2030. Vision 2030 Saudi, Red Sea Project, NEOM Project, dihabis dekat 1 trilion US dollar untuk dibina negeri ataupun sebuah tempat di dalam kaca yang mana tumbuh-tumbuhan hijau akan ada dalam tu. Kami pergi dekat tempat projek tu dekat Tabuk, dekat Wadi Taib Al-Isim, dekat Saudi, dekat utara Saudi. Askar jaga, projek tu sedang dibangunkan. Tuan-tuan, di Riyadh, ibu negara Saudi, dulu dikenali sebagai An-Najd. Dulu disini sebagai Najd. Tuan-tuan, di situlah ada tanah Yamamah. Di tanah Yamamah itulah telah mengaku seorang lelaki sebagai Nabi ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad hidup, dia mengaku dia Nabi. Dia tulis surat dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, engkau jadi Nabi kawasan kau, aku jadi Nabi kawasan aku. Suruh bagi area. Nabi balas surat tu, Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab. Maka sampai hari ini terkenal dengan nama Musailamatul Kadzab. Musailamah si penipu. Siapa yang letak gelaran tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ratus ribu orang telah murtad dan ikut Musailamah. Kerana keinginan dunia, mereka telah memalingkan hati mereka mengikut Musailamah. Sedangkan mereka tahu penipuan Musailamatul Kadzab. Zaman Abu Bakar Siddiq telah hantar Ikrimah bin Abu Jahal sebagai panglima perang untuk menyerang Musailamatul Kadzab. Tapi tentera Ikrimah tak dapat menembusi benteng Musailamatul Kadzab. Dia hantar tentera bantuan diketuai oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Di dalam tentera tu ada siapa? Di dalam tentera itulah adanya Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu ta'ala anhu.
Di dalam serangan itulah adanya Salim maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata Salim, wahai Abu Hudzaifah, untuk kamu nyawa aku letak ke depan. Betapa kecintaan mereka berdua ni kerana Islam. Salim, guru agama Abu Hudzaifah, mengimamkan salatnya Abu Hudzaifah, mengajar Quran kepada Abu Hudzaifah. Inilah Sayyidina Salim maula Abu Hudzaifah. Tuan-tuan, ketika perang lawan Musailamatul Kazzab, akhirnya janji Sayyidina Abu Hudzaifah telah disempurnakan. Apa yang berlaku? Allah telah menghadiahkan apa yang mereka inginkan selama ni. Apa dia? Kesyahidan. Kedua-dua mereka telah syahid dalam medan Yamamah. Abu Hudzaifah syahid, Salim pun syahid. Bila nak dikebumikan jasad mereka, maka Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, amir dalam peperangan tu, kata apa? Setiap daripada para syuhada, kita buat lubang untuk ditanam jasad mereka. Aku bersaksi ke atas mereka berdua, Abu Hudzaifah dan Salim, mereka bersaudara masa hidup, mereka syahid bersama-sama. Aku letakkan mereka dalam kubur yang sama. Tuan-tuan, di mana kubur mereka? Kat Riyadh, Tanah Yamamah. Tuan-tuan kalau pergi Riyadh, pergilah, insya-Allah ziarah kubur mereka. Kita azan dulu insya-Allah, lepas tu kita sambung sikit lagi nak habis insya-Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Bismillahirrahmanirrahim. Hei tuan-tuan, ini kisah para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kita mungkin malam ni saya cerita, saya sebut nama Abu Hudzaifah, mungkin tuan-tuan kita keluar pada masjid ni, lepas 2-3 jam mungkin kita lupa dah nama ni.
Tapi yang paling penting ialah kita memahami bagaimana perjuangan mereka. Apabila cinta kepada agama sempurna dalam hati mereka, maka mereka sanggup korban apa saja untuk menyempurnakan hak cinta ni. Hari ni kalau kita belum mampu untuk bagi pengorbanan untuk agama ni, maka kita tanyalah hati kita, betul ke aku dah sayangkan agama ni? Tuan-tuan, masuk je bulan Zulhijjah, orang semua pakai sibuk nak beli kambing, beli lembu dah ni. Ada orang dia buat tak tahu Bila tanya dia kata, saya dah pernah korban lah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, korban ni bukan sekali semua hidup. Korban ni setiap tahun Allah Ta'ala buka peluang untuk kita menunjukkan keadaan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengorbanan ni bukan baru mula zaman kita. Bahkan bila Allah turunkan Nabi Adam AS ke muka bumi ni, Habil dengan Qabil pun Allah Ta'ala cerita bagaimana pengorbanan mereka diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu, bukan Allah nak tengok. Ada orang yang kata ni Allah nak tengok yang mana ikhlas, yang mana tak ikhlas. Allah tahu dah mana ikhlas tak ikhlas. Allah tahu dah. Tapi Allah Ta'ala hantar ujian tu supaya dalam ujian tu kita sedar kita tahap mana. Kita ambil exam tuan-tuan, SPM. Mungkin orang pun tak tahu tahap kita tahap mana. Jadi kita jawab exam, bila result keluar baru semua orang tahu, oh tahap ni jadi ni. Tapi exam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah hantar exam tu, ujian tu dalam keadaan Allah dah tahu dah kita macam mana. Tapi ujian yang Allah hantar tu, Allah kata apa? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan kami beriman, sedang dia belum diuji? Jangan sembang pasal saya dah beriman ni. Tengok ujian datang. Bila ujian datang, sekarang ni kau nilai kau dah beriman ke belum? Allah, tuan-tuan. Sebab tu Allah hantar ujian kepada para sahabat. Iman para sahabat sampai sanggup tengok ahli keluarga mati untuk agama ni. Ujian sahabat sampai sanggup habiskan seluruh harta untuk agama ni. Ujian sahabat sanggup kat perut untuk agama ni. Ini ujian dan mereka telah menang dalam ujian. Allah hantar ujian kat kita supaya kita tahu tahap iman kita kat mana. Allah dah tahu dah. Allah hantar ujian supaya kita tengok sini, iman ku tahap ni. Kena buat sesuatu ni, kalau mati dengan iman macam ni, macam mana akhirat ni? Supaya kita yang sedar. Tapi malangnya sebab kita dalam keadaan dunia ni, dunia yang sedang menghimpit kita sungguh-sungguh. Kadang-kadang dunia ni telah menyebabkan kita rasa okey lah kot semua. Macam okey lah, insyaAllah okey lah ni. Kita rasa okey tuan-tuan. Nak tahu okey tak okey, banding orang dulu kan. Jangan banding orang sekarang semua nampak okey kan. Banding dengan para sahabat dulu. Nabi kata ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku kata Nabi macam bintang dekat langit, ikut seorang takkan sesat sampai bila-bila. Banding dengan mereka, kerana mereka ialah orang yang dah sampai di sisi Nabi dan jalan mereka ialah jalan yang betul. Kita ni tak tahu lagi. Sebab tu kita mengambil jalan yang sama. Tuan-tuan, ambillah peluang. Tahun bulan Zulhijjah 1444 akan habis. Kalau ada lembu-lembu kosong lagi, tuan-tuan masuklah bahagian. Jangan nak kira-kira sangat tuan-tuan dengan Allah yang tak pernah kira-kira dengan kita. Kalau nak kira apa yang kita minta ni, Allah bagi lebih tuan daripada apa yang kita minta dalam doa kita. Pengorbanan kita, jumlah pengorbanan kita kepada sesuatu perkara menunjukkan betapa cinta kita pada perkara itu. Allah kata in tansurullah yansurukum yuthabbit aqdamakum. Kamu bantu agama aku bantu kamu, kata Allah. Ulama tafsir kata, apa makna ayat ni? Makna ayat ni ialah sejauh mana kamu bantu agama Allah, sejauh itulah Allah bantu kamu. Banyak bantu agama, banyaklah Allah bantu. Sikit-sikitlah bantuan Allah datang. Jadi tuan-tuan, tambah pengorbanan. Tambah pengorbanan. Allah Ta'ala tak perlukan pun sebenarnya pengorbanan kita. Allah Ta'ala tak perlukan apa-apa pun daripada kita. Tuan-tuan, kami pergi Finland hari itu. Kami sampai di Finland, kami duduk di Finland, kami tengok orang Finland. Tuan-tuan, sebenarnya Allah pun tak perlukan harta kita, kita tak perlu pun. Tapi bila kita pergi, kita tunjuk bahaya Allah. Kami belajar nak buat apa yang sahabat buat dulu. Kami guna duit kami sendiri, harta kami sendiri, keperluan kami sendiri, wahai Allah, masa kami sendiri, kami korban, semua ni kami sendiri. Kami tak boleh buat apa pun. Negara Finland ni, wahai Allah, 5.7 juta orang Finland, tuan-tuan, yang beriman kepada Allah, cuma 20,000 lah. Kerana
Orang-orang dulu buat dakwah, ada sebahagian mereka telah beriman kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang kadang-kadang masuk Islam, baru masuk Islam, kadang-kadang lagi hebat iman daripada kita, lagi hebat amalan daripada kita. Hari itu saya tunggu maghrib dekat tu masjid. Tengah tunggu maghrib masjid tu, tiba-tiba datang satu orang pakai saban Yaman, pakai jubah putih. Muka memang muka orang putih, bukan muka orang Arab. Muka memang muka orang putih. Datang duduk depan saya. Dia kata, boleh tak tolong cek bacaan? Dia terus baca. Kata, Masya Allah. Dia terus cek bacaan, dia terus baca. Ni surah apa ni? Dia terus baca Tak. Okey, dia baca surah An-Nur. Saya kata, tak apa, surah An-Nur ni panjang ni. InsyaAllah dia baca 10 ayat je kot. Tuan-tuan, 10 ayat dia baca. Tengok-tengok dia sambung lagi. Sambung lagi. Bila nak komat je ni? 20 ayat. Dia sambung lagi. 30 ayat. 50 ayat. 64 ayat. Khalas, surah An-Nur. Selesai, hafal semua. Budak tu baru masuk Islam tahun lepas, tuan-tuan. Budak Finland umur 18 masuk Islam, umur 19 25 juzuk dah hafal, 25 juzuk dalam masa setahun, boleh berbahasa Arab. Kami duduk dalam kuliah yang disampaikan dalam bahasa Arab, dia duduk depan sekali macam ni. Saya tengok ni faham ke ni? Lepas tu bila duduk, dia kata boleh Arab budak ni. Tuan-tuan, bila pengorbanan diberikan untuk agama, kefahaman Allah datangkan tentang agama. Kita jangan kata tentang berapa puluh tahun dah kita Islam. Kawan tu baru masuk Islam, Allah bagi agama. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang menambah korban kita, tuan-tuan, untuk agama ni. Allah tak tengok berapa banyak, tapi Allah tengok hati kita, takwa kita dan keikhlasan kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat, dan sehingga akhirnya kita sampai dan tiba ke destinasi Nabi dan para sahabat, insya-Allah. Semoga sedikit pada perkongsian malam ni tentang pengorbanan dan perjuangan para sahabat menjadi asbab iktibar untuk saya sendiri yang bercakap, untuk ikut jalan mereka, dan kita semua yang mendengar untuk ambil jalan mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, lepas ni ada nama cucu ke apa, tak boleh nama Abu Hudzaifah, tuan-tuan. Boleh ingat nama tu, insya-Allah. Letak nama sahabat, insya-Allah, baru kita boleh ingat. Ni ada seorang kawan saya, nama anak dia Dihyah Khalifah. Dihyah, jangan-jangan dengan nama Dihyah. Nama sahabat Dihyah. Jibril kalau suka nak tukar jadi orang, Jibril akan menyerupai Dihyah radhiyallahu anhu. Hari tu ada satu orang datang minta nama, saya beri cadang lah, kata. Saya cadang nama Al-Qaqa'. Dia kata, apa ni Ustaz? Nanti saya fikirkan balik, dia kata. Sebab kita nama tu macam ajaib sangat. Kalau letak Al-Qaqa', dia duduk fikir nanti sekolah cikgu panggil dia apa ni, kawan-kawan nak panggil dia apa ni. Sayyidina Al-Qaqa' ni, tuan-tuan, dialah panglima yang menjadi asbab tertumbangnya Rom, Parsi, Qadisiyah, Nahwan. Perang Nahwan, main person dia. Perang Qadisiyah, main person pun dia. Sayyidina Qaqa' ialah panglima di kalangan para sahabat yang cukup hebat. Cuma kadang-kadang nak buh nama ke anak dia jadi macam alamak. InsyaAllah letak nama sahabat. InsyaAllah semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi sifat seperti mana mereka, insyaAllah. Kita doa sikit, moga amin tuan-tuan sekalian pada malam ni jadi asbab kebaikan. Amin, tuan-tuan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan kami. Ya Allah, kami tak pandai. Ya Allah, wahai Allah, tangan kami angkat melumuran dengan dosa. Kalau Kau zahirkan dosa-dosa kami, pasti langit dan bumi akan hitam dengan dosa ni, wahai Allah. Tapi kami tahu kami sedang ketuk pintu rahmat keampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Tolonglah ampun dosa kami semua, wahai Allah. Ampun dosa mak ayah kami, anak isteri kami, keluarga kami dan umat ni, wahai Allah. Tolonglah ampun dosa umat ni, wahai Allah. Tolong ampun dosa umat ni, wahai Allah. Kami tengok depan kami ada orang minum arak, wahai Allah. Ada umat yang berjudi, wahai Allah. Tak tutup aurat, sibuk dalam keadaan bermaksiat, sikit pun tak rasa bersalah dengan Kau, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah bagi taufik untuk umat ini bertaubat, wahai Allah, dan kami istiqamah dalam ketaatan kepada Kau sampai kami mati, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak pandai, wahai Allah. Tolong betulkan kami kalau kami salah, wahai Allah. Tolong ajar kami, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, apa Nabi SAW minta dalam doa Nabi kebaikan untuk umat dan hidayat, wahai Allah, Kau sempurnakanlah ke atas kami. Apa Nabi SAW minta jauh, wahai Allah, permusuhan, pergaduhan, wabak penyakit, perpecahan, pergaduhan, Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ahli keluarga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Jiran tangga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki,
kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.